Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda bersama saya, Afizal Zaman, berteman rakan setugas Naila Huda. Hari ini hari Isnin, 2 November dan hari ini saya rasakan sangat panas, Naila. Kenapa, Afizi? Kerana hari ini bermulanya persidangan Dewan Rakyat yang mana kita tahu ia adalah satu perkara yang sangat ditunggu-tunggu oleh pelbagai pihak seluruh rakyat Malaysia dan juga pemimpin-pemimpin kita. Ada dua perkara penting yang akan berlaku di Parlimen pada hari ini, yang mana kalau kita lihat satunya menjurus kepada pembentangan bajet 2021 yang akan dibentangkan pada 6 November nanti, tapi ia juga pembincangan pada hari ini juga akan menjurus kepada perkara tersebut. Dan dalam masa yang sama juga beberapa perkara turut akan dibincangkan dalam tumpuan sidang Dewan Rakyat pada hari ini. Dan dalam masa yang sama juga kita nak pergi kepada akhbar muka hadapan berita harian, yang mana kalau kita lihat persidangan uji kesepakatan itu yang dinyatakan oleh muka hadapan berita harian pada hari ini, mesyuarat ketiga persidangan Dewan Rakyat penggal ketiga Parlimen ke-14 bermula hari ini dan ditunggu-tunggu selepas pelbagai episod berlaku dalam arena politik tanah air dan penganalisis dan juga pemerhati politik berpendapat persidangan kali ini juga sebagai titik ujian kesepakatan 222 ahli parlimen bagi menyokong belanjawan 2021 yang akan dibentangkan pada hari Jumaat ini, dan khususnya dalam pemulihan ekonomi kesejahteraan rakyat susulan penularan COVID-19 yang melanda negara pada awal tahun ini. Dan kita tahu belanjawan 2021 ini merupakan belanjawan sulung Kerajaan Perikatan Nasional dan juga belanjawan yang pertama dibentangkan oleh Menteri Keuangan Datuk Tengku Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz yang dibentangkan selepas menjawat jawatan Menteri Keuangan untuk pertama kalinya pada tahun ini. Dan kita juga nak melihat kepada apa perkara-perkara ataupun isu-isu yang menarik yang akan dibincangkan dalam sidang Parlimen Dewan Rakyat, yang mana kalau kita lihat tumpuannya menjelang belanjawan 2021, Dewan Rakyat akan membincangkan beberapa perkara. Yang pertamanya adalah berkenaan dengan usul percaya dan tidak percaya terhadap kepimpinan PM Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan berikutan beberapa perkara lain yang perlu anda ketahui untuk hari ini, yang mana kalau kita lihat belanjawan 2021 dibentangkan pada 6 November dan pembentangan ini belanjawan pertama oleh Datuk Seri Tengku Zafrul. Sejumlah 25 usul tidak percaya terhadap kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang telah dikemukakan ahli Dewan Rakyat, dan 2 usul percaya terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin turut tersenarai. Dan mesyuarat kali ini dihadiri oleh 221 ahli parlimen sahaja susulan kerusi Parlimen Batu Sapi kosong selepas penyandangnya Datuk Liew Vui Kiong meninggal dunia pada 2 Oktober lepas. Dan kawal keselamatan pencegahan COVID-19 semakin ketat apabila semua ahli parlimen termasuk pegawai pengurusan, petugas media, petugas am wajib jalani COVID-19. Ahli-ahli parlimen dari Sabah wajib jalani kuarantin 14 hari sebelum dibenarkan majlis mesyuarat. Dan mesyuarat kali ini juga merupakan mesyuarat terpanjang bagi tahun ini apabila ia akan berlangsung selama 27 hari. Dan esok awal ini akan bawakan perkembangan sidang Dewan Rakyat ini, termasuk sesi pembentangan belanjawan 2021 serta pembahasan rang undang-undang pembekalan tersebut yang akan berlangsung selama kurang-kurangnya 5 minggu sebelum proses pengundian ini akan berlangsung. Ya, jadi di sini kita dapat beberapa perkara penting tentang sidang Dewan Rakyat hari ini ataupun minggu ini. Kita menjangkakan pastinya belanjawan 2021. Kita juga menjangkakan daripada 41 soalan yang dikemukakan oleh ahli parlimen, 10 daripadanya menumpukan kepada impak COVID-19, sama ada dari sudut ekonomi, dari sudut sosial, impak mungkin beberapa golongan tertentu mempunyai isu ataupun masalah yang berbeza. Jadi itu yang akan kami tumpukan pada jam 8.30 pagi juga. Kita akan bersama dengan penganalisis politik dan juga bersama wartawan kami Hasimi Muhammad yang akan bersedia di Parlimen untuk laporannya. Dan kalau kita lihat tumpuan pada belanjawan 2021 itu juga yang ada di muka depan New Straits Times, Unity Budget, menceritakan tentang usaha pembuat polisi dan pembuat undang-undang dari seluruh spektrum politik kini telah mengemukakan cadangan mereka yang diharap dapat menyumbang kepada membangunkan belanjawan 2021 yang lebih inklusif. Semalam saya bercakap bersama dengan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah, menggambarkan belanjawan ini sebagai satu bajet yang berani. Katanya kali ini perlu lebih berani, mungkin menolak beberapa projek tertentu untuk mengutamakan ada prioriti tertentu, iaitu kesejahteraan rakyat ketika berdepan dengan krisis dengan juga pandemik dan juga
keutamaannya ketika ini juga pada sistem kesihatan yang sebelum ini kalau kita lihat sebagai satu afterthought, mungkin tidak diutamakan dalam belanjawan-belanjawan sebelum ini, tetapi sistem kesihatan itulah menjadi benteng utama negara kita dalam memerangi COVID-19. Jadi itu antara tumpuan pada sidang Dewan Rakyat kali ini, dan apa yang saya katakan tadi juga, unity budget, cadangan yang dikemukakan daripada pemimpin parti lain untuk mungkin mengemukakan satu bajet yang lebih inklusif dari sudut politik, seperti mana yang digesa dalam titah yang di-Pertuan Agong sebelum ini juga untuk mengenepikan politik. Itu juga senada dengan apa desakan daripada pemimpin parti lain. Perdana Menteri sendiri juga telah menyatakan hasrat untuk ketepikan politik, utamakan belanjawan 2021. Tapi itu tidak menghentikan perbahasan demokrasi yang sihat untuk sama-sama menyuarakan pandangan mereka. Jadi apa yang kita lihat semalam juga, Pakatan Harapan mengemukakan 6 cadangan utama kepada Kementerian Kewangan untuk belanjawan perpaduan 2021, dan kita nak saksikan infografik ini memperincikan apa cadangan daripada Pakatan Harapan ini. Kita saksikan. Okey, baiklah. 6 cadangan yang disuarakan oleh Pakatan Harapan iaitu antara cadangannya termasuk memperkasakan perlindungan sosial, jaringan keselamatan, pembayaran kebajikan kepada golongan berisiko dan juga penganggur, dan ia termasuk meningkatkan bantuan kebajikan kepada RM1,000 sebagaimana dijanjikan kerajaan sehingga krisis COVID-19 ini berakhir sehinggalah 31 Mac ini. Sebenarnya cadangan daripada Pakatan Harapan. Dan dalam masa yang sama juga apa yang diberikan tumpuan oleh PH ini iaitu pelindungan sosial, jaringan keselamatan ini sebenarnya adalah perkara yang sangat penting sekarang kerana berdasarkan laporan daripada UNICEF dan juga beberapa agensi di bawah PBB itu turut menuntut bahawa terdapat keperluan mendesak untuk menyediakan jaringan keselamatan sosial khususnya bagi isi rumah diketuai oleh wanita, dan program seperti ini akan memberi kerjasama penting untuk melindungi masyarakat sektor formal, golongan warga emas, OKU dan juga kanak-kanak. Ini adalah berdasarkan kajian yang dilakukan oleh UNICEF yang mendapati bahawa 1 daripada 2 keluarga berpendapatan rendah di ibu kota berada dalam kemiskinan mutlak dengan 37% sukar membeli makanan yang mencukupi. Jadi belanjawan 2021 ini dikatakan adalah amat penting untuk golongan yang paling berisiko tinggi yang kini berada dalam garis kemiskinan itu juga. Okey, dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada satu lagi perkara yang dinyatakan oleh Pakatan Harapan juga. Dikatakan walaupun sekarang ini kita lihat pelbagai kenyataan dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin parti pembangkang yang menyatakan bahawa mereka boleh menyokong belanjawan 2021, tapi banyak aspek perlu diberikan perhatian termasuk cadangan daripada mereka, dan dalam masa yang sama juga perbahasan itu akan dilalui terlebih dahulu sebelum proses pengundian itu dimulakan. Dan satu perkara yang dinyatakan secara jelas oleh Pakatan Harapan ialah belanjawan 2021 ini masih terlalu awal untuk mereka menyatakan sokongan terhadap perkara tersebut. Dan kata kenyataan ini, Pakatan Harapan menyifatkan proses rundingan bersama Kementerian Keuangan berhubung belanjawan perpaduan 2021 tidak melibatkan penerimaan PH dalam soal keabsahan kerajaan. Dan tegas Ahli Parlimen Kulim Bandar Baru Datuk Seri Saifuddin Nasution yang juga Setiausaha Agung PKR menyatakan bahawa pertemuan yang berlangsung 2 jam itu hanya melibatkan sesi urus kali pertama. Dan ia merupakan satu proses yang jadi macam disebut oleh rakannya Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng dan Presiden Amanah Muhammad Sabu. Ia berkaitan dengan isu bajet dan keabsahan kerajaan pada hari ini. Jadi ada 2 perkara yang mungkin kita boleh saksikan pada sesi Dewan Rakyat yang akan berlangsung bermula pada hari ini, iaitu yang pertamanya adalah sama ada kerajaan menerima sokongan yang baik menerusi semua ahli parlimen dan sekaligus menyahut titah Di-Pertuan Agong untuk tidak mempolitikkan segala perkara, tapi kita juga tahu belanjawan 2021 ini juga akan membincangkan mengenai COVID-19.
dan apabila ia melibatkan COVID-19 dan juga suhu politik tanah air negara yang juga ada dalam keadaan yang tidak menentu sekarang ini menjurus kepada ada dua kemungkinan yang possibility yang mungkin akan berlaku, sama ada sokongan diberikan secara sebulat suara kerana kita tahu ahli parlimen juga tidak mahu dilabel sebagai tidak menurut kepada titah Yang di-Pertuan Agong, tapi mereka juga boleh membuat pendirian untuk berkecuali, dan sekiranya ini berlaku, ini juga akan melihat kepada adakah Kerajaan Perikatan Nasional nanti mempunyai majoriti yang cukup di Dewan Rakyat, ataupun kita lihat juga disebabkan oleh majoriti yang tipis di Dewan Rakyat ini membuatkan banyak perkara yang kemungkinan akan berlaku di Dewan Rakyat yang dikatakan hari ini akan menjadi panas. Ya, dan mungkin di sini kita perlu membezakan sedikit antara mempolitikkan sesuatu isu dan mengadakan rundingan ataupun proses demokrasi yang sihat. Kerana apa yang perlu diutamakan seperti dalam titah Yang di-Pertuan Agong sendiri adalah untuk mengutamakan perang ataupun cara usaha menangani COVID-19, tetapi untuk menangani COVID-19 secara efektif itu memerlukan kerjasama dan sumbangan idea daripada pelbagai pihak. Jadi mungkin kita perlu lihat juga rundingan dalam parlimen kali ini bukan sahaja untuk mempolitikkan atau untuk mengutamakan kepentingan politik, tetapi perlu ada rundingan yang sihat juga, dan kita harap itu dapat kita saksikan pada sesi parlimen kali ini tanpa perlu mungkin menggunakan kata-kata kasar, mungkin politik yang kurang enak ditonton. Jadi kita harap masing-masing dapat bertindak ataupun bertingkah laku secara profesional dan mengutamakan kepentingan rakyat ketika ini. Kerana kalau kita lihat, kes positif COVID-19 masih lagi kekal pada angka 3 digit. Semalam saja kita merekodkan 957 kes baru, namun tiada kematian yang dilaporkan dalam masa yang sama. Dan daripada 957 kes itu, tiada kes import direkodkan, kesemuanya adalah penularan tempatan. Dan negeri Sabah masih lagi mencatatkan jumlah tertinggi, iaitu sebanyak 644 kes ataupun 67.3%. Manakala negeri di Lembah Kelang pula mencatatkan 230 kes, 24% daripada jumlah keseluruhan. Dalam masa yang sama, kita juga ada merekodkan 2 kluster baru, kluster usaha melibatkan daerah Kelang dan Petaling di Selangor dan kluster tembaga di daerah Timur Laut dan Barat Daya di negeri Pulau Pinang. Dan tiada kematian direkodkan, manakala sebelum ini kita ada juga mencatatkan kes-kes kematian hampir setiap hari, agak tinggi juga sebenarnya berbanding dengan gelombang pertama, gelombang kedua, dan kebanyakan kematian juga direkodkan di Sabah. Dan melihat kepada kluster baru ini, kluster usaha seperti yang saya katakan membabitkan Kelang dan Petaling, dan sejumlah 25 individu telah pun disaring, di mana 17 didapati positif dan ada 3 lagi kes yang masih lagi menantikan keputusan. Bagi kluster tembaga membabitkan daerah Timur Laut dan Barat Daya Pulau Pinang, kes indeks merupakan seorang individu yang dikenal pasti positif hasil saringan Severe Acute Respiratory Infection atau SARI pada 28 Oktober, dan sejumlah 69 individu disaring dengan hanya 7 disahkan positif setakat ini, manakala ada 49 lagi individu yang masih lagi menantikan keputusan. Dan apabila kita tahu ada banyak kes-kes kluster hasil pengesanan kontak rapat yang masih lagi menunggu keputusan, kita boleh menjangkakan peningkatan kes ini masih lagi akan berterusan. Seperti mana kita saksikan beberapa minggu sebelum ini, hasil saringan ujian di COVID-19 di Sabah masih ada terdapat ribuan lagi, 13,000 pada satu masa itu yang backlog, yang tidak dapat lagi keputusan mereka kerana kebanyakan ujian itu terpaksa dihantar ke Semenanjung untuk diuji di makmal. Mereka tidak mempunyai kapasiti yang mencukupi di Sabah. Jadi kita boleh menjangkakan kes-kes dalam sekitar 3 angka ni, 3 digit ni masih lagi akan berterusan dalam masa akan datang. Ya, betul tu. Tapi kita semua perlu melihat kepada perkara-perkara yang positif yang berlaku dalam sekitar persekitaran kita ini, bukan sahaja di Malaysia tapi juga di seluruh dunia. Yang mana kalau kita lihat negara-negara di Eropah telah pun seperti di United Kingdom, Spanyol dan juga Perancis telah pun bukan Spanyol tapi Jerman dan juga Perancis telah pun melaksanakan perintah berkurung buat kali kedua. Mereka terpaksa melakukannya disebabkan oleh angka jangkitan ataupun lonjakan kes-kes baru yang sangat-sangat tinggi di negara-negara terbabit, sehingga menjurus kepada penutupan pada bulan November saja. Mereka membuat penutupan
peringkat nasional, tutup segala perkara seperti yang mereka lakukan pada penutupan kali pertama dahulu, yang hanya dibenarkan beroperasi adalah perniagaan-perniagaan penting dan juga sekolah-sekolah sahaja. Dan dalam masa yang sama juga apa yang perkara positif yang kita boleh ambil daripada luar negara adalah berkaitan dengan satu berita pada awal pagi ini yang menyatakan bahawa Australia telah pun mencatatkan sifar kes jangkitan COVID-19. Kita pernah juga catatkan kes sifar angka jangkitan apabila kita berjaya melandaikan lekuk graf COVID-19 itu. Dan Australia apabila mencatatkan gelombang kedua di wilayah Victoria dan juga Melbourne, kalau kita lihat pada bulan Jun yang lepas, kini telah pun mencatatkan angka sifar. Jadi itu adalah segala usaha yang dilakukan oleh mereka mengenai penjarakan fizikal, pemakaian pelitup muka, elakkan bertumpu di kawasan-kawasan awam dan mengamalkan segala SOP yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan. Juga ini membuahkan hasil apabila mereka diisytiharkan tidak mempunyai sebarang angka jangkitan baru pada hari ini. Semalamlah ikutkan, semalam Australia catatkan tiada kes jangkitan. Jadi kita juga boleh menjadi seperti itu kerana kita sekarang ini berada dalam fasa gelombang yang ketiga dan kita akan hanya berjaya dapat landaikan perkara itu sekiranya kita semua bekerjasama. Ini juga saranan kepada semua pemimpin-pemimpin di atas, keluarkan SOP, kepimpinan melalui tauladan, rakyat juga akan melihat dan juga meliti. Okey, baiklah, dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada beberapa perkara lain yang juga menjadi tumpuan pada hari Ahad semalam dan kita mahu berhenti rehat dahulu seketika sebelum kita bawakan perkembangan itu. Bertemu kembali di Awani Pagi. Tadi kami bawakan apa yang anda perlu tahu tentang sidang Dewan Rakyat yang bermula hari ini dan juga perkembangan COVID-19 dalam negara. Dengan itu, apa juga yang bakal menjadi tumpuan adalah berhubung isu pilihan raya. Kita menjangkakan pilihan raya kecil Batu Sapi dan juga pilihan raya negeri Sarawak sekitar selewat-lewatnya Ogos. Bila-bila masa tetapi selewatnya pada Ogos tahun depan. Dan banyak cadangan yang dikemukakan sebelum ini. Kita lihat dalam perutusan khas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin sebelum ini juga ada mencadangkan sekali lagi kemungkinan darurat. Itu dilihat sebagai satu-satu pilihan sekiranya untuk mengelak ataupun bukan mengelak, menangguhkan dahulu pilihan raya ketika ini apabila kes COVID-19 masih lagi pada angka 3 digit dan amat membimbangkan. Jadi semalam juga dalam temu ramah saya bersama dengan Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Komunikasi, saya mengumpulkan persoalan tentang undi pos, tetapi itu masih lagi dilihat sebagai satu perkara yang agak kompleks untuk dijalankan secara besar-besaran. Ini satu lagi cadangan yang sangat menarik dan pernah dilaksanakan di negara lain, undi secara dalam talian. Ini cadangan oleh bekas pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof. Semalam laporannya menyatakan ini kerana pengalaman daripada PRN Sabah yang lalu perlu diambil iktibar oleh semua pihak, terutamanya ahli politik. Perdana Menteri sendiri menyatakan PRN Sabah ini menjadi salah satu punca mengapa ada peningkatan kes baru-baru ini. Dan kata beliau, pelanggaran prosedur operasi standard SOP yang kerap perlu dihindari pada PRK Batu Sapi dan PRN Sarawak akan datang. PRN Sabah itu pertama kali PRN diadakan semasa COVID-19. Jadi katanya rakyat Malaysia tidak begitu faham apa akibat akan berlaku. Jadi ramai penyokong dan juga parti dari Semenanjung datang turun ke Sabah dan apabila lama di sana mereka bercampur gaul balik ke negeri masing-masing. Itu sebabnya COVID merebak begitu cepat sedangkan SOP sudah berkali diberitahu. Jadi selain pembaharuan SOP dan itu kita menyangkakan oleh pihak SPR ketika ini mungkin akan mengumumkan satu SOP baru dalam masa terdekat. Katanya pendekatan berkempen melalui platform digital adalah jalan terbaik untuk mengurangkan penularan COVID-19. Itu saja katanya, maknanya tidak berlaku calon dan pengundi bertemu secara bersemuka. Bila bersemuka, nak penjarakan fizikal itu susah. Maknanya kempen dibuat secara dalam talian. Boleh berkempen melalui video conference. Katanya Astro Awani pun selalu buat. Kita pun dah berapa bulan hampir setiap temu bual diadakan secara maya dalam talian menerusi Skype sahaja. Boleh masih lagi diteruskan seperti biasa. Jadi
Ini satu aspek berkempen, aspek mengundi itu pula satu cabaran lagi yang masih lagi belum kita dapat capai, kata sepakat ataupun jumpa lagi idea yang mungkin realistik, yang wajar ataupun sesuai dilaksanakan secara besar-besaran. Mungkin batu sapi ataupun PRK sebelum ini agak kecil, boleh lagi dilaksanakan, tetapi PRN dan juga mungkin PRU ke-15 kita perlu bersedia dengan mungkin mencadangkan mekanisme baru untuk mengundi dalam norma baru ini. Ya, betul tu. Dan apa yang sebenarnya saya tak faham ialah ada beberapa pihak yang juga menyatakan bahawa PRN Sabah itu apabila berlaku lonjakan kes COVID-19, selain daripada pengundian dilakukan dalam talian dan mekanisme pelaksanaannya seperti yang Nailah katakan, Menteri Komunikasi menyatakan bahawa ia agak sukar dan juga kompleks untuk dilaksanakan dalam talian. Tapi kita juga boleh mengambil satu lagi inisiatif, iaitu apabila PRN Sarawak nanti yang kemungkinan diadakan pada bila-bila masa, wujudkan juga peti undi Sarawak di setiap negeri supaya penduduk Sarawak yang berada di Semenanjung tidak perlu pulang ke Sarawak untuk melakukan proses pengundian. Dan peti undi ini boleh dilakukan di mana-mana di setiap negeri yang dikendalikan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya sendiri. Jadi ini adalah salah satu cadangan yang telah pun dikemukakan oleh ramai pihak sebenarnya mengenai perkara ini. Tapi masih lagi belum proses pelaksanaannya bagaimana, dan SPR sendiri turut menyatakan bahawa melakukan pilihan raya adalah mereka mengesyorkan untuk tidak melakukan pilihan raya itu sendiri. Sedangkan terdapat SOP-SOP yang boleh kita lihat dan juga boleh perbaharui dalam perkara tersebut. Dan dalam masa yang sama juga, kata kunci mengenai pilihan raya adalah bagaimana kita nak melihat pilihan raya diadakan di luar negara seperti New Zealand dan juga Korea Selatan yang pernah dilakukan tanpa sebarang lonjakan kes-kes baru COVID-19. Jadi apa yang boleh kita cerapkan daripada itu adalah kuncinya adalah disiplin. Disiplin ini datang daripada semua pihak, bukan sekadar rakyat tapi juga kepimpinan ketika melakukan kempen, ahli-ahli parlimen, ahli-ahli politik yang melakukan kempen dan sebagainya, mematuhi SOP, tidak melakukan kempen rumah ke rumah, dan kuncinya adalah disiplin. Patuhi segala perkara ini dan rakyat akan juga patuhi perkara yang sama. Jadi tiada lonjakan kes ketika mana pilihan raya umum diadakan. Proses demokrasi itu merupakan satu perkara yang sangat penting untuk dilakukan, yang perlu kita imbangkan dalam ketika mana kita menghadapi perang COVID-19 ini. Tapi selain daripada New Zealand dan Korea Selatan, agak menarik untuk kita saksikan pilihan raya di Amerika Syarikat berlangsung tak lama lagi, berbaki hanya 48 jam saya kira. Ini pecutan terakhir untuk mereka menjalankan kempen, dan kita akan menjangkakan pilihan raya itu berlangsung dalam masa terdekat. Tetapi apa yang kita dapat lihat di Amerika Syarikat, sebenarnya sudah lebih 91 juta pengundi telah pun membuang undi setakat ini, kerana kebanyakan secara pos, dan juga mereka dibenarkan pergi ke pusat mengundi secara lebih awal. Jadi ketika ini masih ada lagi yang sudah pun mula mengundi kerana mereka membenarkan pengundian awal itu, dan mereka sebenarnya mempromosikan, menggalakkan perkara tersebut apabila berlaku pandemik COVID-19 dan risiko jangkitan kita tahu sangat tinggi di Amerika, mempunyai kes tertinggi seluruh dunia. Jadi ini satu inisiatif yang mereka jalankan, dan mungkin tidak perlu menunggu untuk pihak berkuasa memberitahu mereka supaya mengundi awal. Ini sebenarnya inisiatif rakyat mereka sendiri. Mereka sendiri takut risiko jangkitan pada hari pengundian itu. Jadi mereka mengambil inisiatif keluar sendiri seawal sebulan lalu sudah mula mengundi awal. Jadi itu juga salah satu inisiatif. Tapi kita lihat kes positif di Amerika Syarikat memanglah sangat tinggi untuk kita compare, nak kita bandingkan dengan negara kita. Tapi itu juga kita akan bakal saksikan dalam beberapa hari lagi. Esok sebenarnya di waktu Malaysia 3 November, tetapi 3 November pada waktu tempatan. Jadi itu antara berita yang kami bawakan berhubung dengan pilihan raya yang juga akan menjadi tumpuan pastinya pada sesi parlimen minggu ini. Dan selain daripada itu, ini juga satu berita yang mendapat perhatian di Astro Awani. Berita sedih. Dan juga berita agak sedih pastinya. Apabila kita bercakap tentang belanjawan, apa yang perlu diutamakan ketika ini juga adalah bantuan. Ramai pihak yang menggesa supaya bantuan yang kita lihat sebelum ini prihatin bencana diteruskan, kerana ini detik yang amat ataupun momen yang agak perit buat seluruh rakyat Malaysia berdepan dengan krisis kesihatan dan juga krisis ekonomi. Ini kesan yang kita dapat lihat secara langsung apabila penularan pandemik COVID-19 kita lihat terpaksa menyebabkan penutupan sempadan dan juga kurangnya perjalanan itu dijalankan. Jadi ini kita lihat laporan syarikat penerbangan Malindo Air yang sejak kebelakangan ini kita lihat menjadi bualan netizen apabila menyaksikan
kru syarikat penerbangan itu saling mengucapkan selamat tinggal dengan kata kunci signing off sebagai tanda telah tamat perkhidmatan secara rasmi. Dan di sini kami juga ada mengumpulkan beberapa post yang dimaknai, beberapa gambar dimaknai oleh kru Malindo Air sendiri officially signing off. Kita lihat itu kata-kata yang sering disampaikan oleh juruterbang apabila mereka ingin menyampaikan mesej terakhir ketika menjalankan perkhidmatan mereka. Kini kita lihat foto-foto yang mereka kongsikan itu cukup menyayat hati. Inilah realitinya apabila mereka kehilangan pekerjaan, syarikat-syarikat terpaksa tutup. Inilah kesan ekonominya dan kesan kepada kelangsungan hidup, kepada livelihood yang mungkin selain daripada statistik pengangguran, inilah kehidupan rakyat Malaysia ketika berdepan dengan pandemik COVID-19 ini. Ya, betul tu. Seramai 2,200 pekerja Malindo Air telah pun terpaksa diberhentikan kerja susulan daripada pandemik COVID-19 kesan akibatnya. Dan yang kita fahamkan sekarang ini angka pengangguran juga telah pun berada pada paras 700 hinggalah 800 ribu penganggur berada di luar sana, yang mana kalau kita imbangkan sepatutnya kita hanya berada pada paras 200 hingga 300 angka pengangguran itu kekal pada paras tersebut, tapi sebabkan pandemik COVID-19 angka itu meningkat mendadak dengan 700 hingga 800 angkanya sehingga kini, dan kita harapkan satu penyelesaian tuntas dapat dicapai dan merujuk kepada angka-angka pengangguran dan juga kesan pandemik COVID-19 ini. Belanjawan 2021 sudah pasti perlu menitik beratkan mengenai perkara-perkara ini di samping angka pengangguran dan juga bantuan kepada mereka yang terkesan, terutama sekali golongan yang berada pada paras kemiskinan, golongan B40 dan juga M40 yang ketika ini berada dalam keadaan ketidaktentuan. Jadi itu adalah perkembangan untuk hari ini, dan kami akan bawakan lagi di astroawni.com dan juga buletin-buletin awni seterusnya apa yang akan berlaku pada hari ini, dan kita akan bincangkan bersama-sama. Anda juga boleh suarakan pandangan anda melalui media sosial kami untuk memberikan cadangan juga pandangan menjelang kita akan menghadapi Belanjawan 2021 untuk 6 November nanti. Sekian daripada kami di Awani Pagi, saya Hafizal Zaman. Dan saya Naila Huda. Salam hormat.